Harap Casey jangan sebut nama saya untuk privasi. Perkara ini terjadi lebih 15 tahun yang lalu. Ketika itu saya dan kawan-kawan telah pergi ke Palawan Beach Sentosa untuk berkelah, untuk happy-happy. Memandangkan kami berada di Sentosa pada hari Sabtu, tapi pantai Palawan tu agak ramai, jadi kami memilih untuk pergi ke seberang Palawan Beach. Kalau Casey nak tahu, di Palawan Beach di Sentosa, Sentosa ni nama dia sekarang, kan saya pernah ceritakan episod 2 episod yang lalu, nama dulu dikenali sebagai Pulau Belakang Mati. Kalau nak tahu, Palawan Beach ada satu jembatan kecil untuk kita pergi ke satu pulau kecil opposite side. Dan dekat tempat itulah ada pulau kecil, dan tempat itulah kita akan berada di sana. Memang tak berapa ramai orang, tak macam dekat sekitar kawasan Pahlawan Beach, tempat yang utama tu. Kami semua betul-betul enjoy sebab kita datang dari tengah hari. Dengan kawan, dengan members, mana tak enjoy ke si? Kita bersukaria, makan, dengar lagu sambil bergurau-gurau. Selepas puas bergurau senda, kami semua mula masuk ke laut untuk berendam dan mandi-manda. Ini katanya kerana kami bergurau dan terlalu gembira, kami sampai tak perasan masa dah pun masuk waktu maghrib. Pada waktu itu, dah masuk waktu maghrib. Apabila awan mula gelap, kami semua pun mula keluar daripada laut. Ketika itu juga hujan mula turun renyai-renyai. Waktu itu kami semua kelam kabut berlari ke tempat beg dan makanan. Yang lelaki semua mengangkat barang-barang berat sebab kita ada membawa radio bateri, makanan-makanan, air kotak dan macam-macam lagi lah. Selepas mengangkat barang, mereka terus melulu atas jembatan untuk terus ke seberang ke Pahlawan Beach utama. Di sana tu ada tempat untuk kita berlindung daripada hujan. Saya dengan dua kawan perempuan saya pula pergi ke tempat kita meletakkan beg. Bila saya dan dua kawan yang lain sampai ke tempat beg, tiba-tiba satu kawan perempuan saya ni bernama Rin, bukan nama sebenar. Dia terus duduk berlutut dan dia menutup muka. Saya tegur, Rin, Rin, cepatlah, tengah hujan ni. Kau nak duduk pula, kenapa dengan kau ni? Cepatlah. Saya tegur kawan saya ni lah. Tapi dia diam aja Casey. Diam, dan kemudian dia berlutut tu, dia tutup mata, tutup mukanya dengan tangan. Saya tengok, perhatikan dalam hati saya cakap, dah kenapa pula dengan dia ni? Saya pun angkat barang-barang dan beg. Sambil angkat tu saya masih lagi panggil, Rin. Sehingga kan yang lain ni tidak menghiraukan dia sebab saya tak nak beg basah kalau hujan makin lebat. Kemudian Casey tengah angkat beg ni, nak cepat-cepat angkat beg, nak jemberang jembatan ni, si Rin yang tengah berlutut tutup muka, tiba-tiba dia ketawa. Dia ketawa. Saya ingat dia ketawa sebab dia rasa kelakar dengan gelagat. Konon-konon dia ni nak kenakan saya lah. Yalah, kan dari tadi kita ni happy-happy bergurau senda, jadi saya ingatkan dia masih nak bergurau dengan saya. Tiba-tiba semua lari untuk angkat beg. Saya tanya dia sekali lagi, Rin, bangunlah, not funny, dah hujan ni, nanti basah barang-barang, cepatlah bangun. Saya marah Rin untuk bangun dan cepat berangkat. Tapi tiba-tiba dia mula mengilai Casey. Saya dah nak bergerak ni, daripada ketawa dia mengilai kuat. Dia menggunakan ibu telunjuk, menggunakan jari telunjuk dia menunding jari dekat kawan perempuan saya yang satu lagi. Dia tunjuk dekat kawan perempuan bernama Mas, bukan nama sebenar. Dia cakap, Ambil balik. Kawan saya Mas ni yang pada waktu itu dengan saya dengan Rin terdiam. Saya tanya lagi, kenapa ni Mas? Si Rin pekik tak henti-henti, mengilai sambil ambil balik. Dia pekik mengilai. Ketika itu saya dah tahu yang kawan saya Rin ni dah kena rasuk. Si Mas ni mula-mula dia berdiri tercegat. Terperanjatlah apabila Rin ni tiba-tiba menegur dia macam tu. Kemudian dia datang dekat saya, dia beritahu saya, aku rasa dia marah. Marah apa? Sebelum aku cakap, aku nak minta maaf dulu. Aku tak ada niat nak buat ni, tapi aku rasa dia marah kat aku. Kenapa? Tadi aku buang, tahulah yang aku buang tu dekat situ. Hah? Ya Allah, pengutunya kau. Kebetulan Mas waktu tu badannya tak bersih. Saya terkejut Casey. Saya marah Mas. Pada ketika itu juga saya dan Mas dah mula ketakutan sebab kawan-kawan lelaki semua dah naik jembatan pergi seberang. Hanya kami saja yang tinggal ni dekat kawasan yang kami bermain awal tadi. Saya dan Mas pekik-pekik sekuat hati. Bros! Geng!
Tapi semua katanya pekik untuk mereka, kawan-kawan yang lain berpatah balik untuk bantulah. Bila budak-budak lelaki terdengar dan berpatah balik, mereka semua pun terperanjat bila nampak si Rin mengilai tak henti-henti sambil marah. Ambil balik! Ambil balik! Dan pada masa tu, kita budak-budak muda ni semua masih dalam badan ni masih kosong ilmu. Amalan agama pun tak kuat kisi, ayat kursi pun belum hafal waktu tu. Dalam ramai-ramai kami di situ, cuma ada seorang saja kawan lelaki yang tahu membaca ayat kursi. Mulalah kawan lelaki kita ni membaca ayat kursi. Jadi kawan lelaki bernama Zul, bukan nama sebenar. Dia baca ayat kursi, baca sekuat hati. Tiba-tiba si Rin tu yang tengah duduk sambil hayun badan kiri kanan terpekik. Dia cakap, "Kau kotor." Dia mengilai sekuat hati. Belum sempat si Zul habis membaca surah ayat kursi ni, dia cakap pada kami semua, katanya, "Aku dah belum mandi lagi." Bila fikir balik, memang kelakar juga ke si. Tapi bila perkara itu terjadi, memang tak kelakar ke si. Dia cakap ni, kawan tengah rasuk dia boleh cakap dia dalam keadaan belum mandi, dia dalam keadaan berhadas. Memang kalau ceritakan sekarang, Casey dengar macam kelakar lah. Tapi waktu tu memang tak kelakar. Si Rin ni tak henti-henti mengilai. Kami ramai-ramai membawa Rin ke Palawan Beach. Angkat Casey, angkat dia. Tapi tak boleh Casey. Lelaki semua cuba angkat, tak bergerak. Dia marah bila kita suruh dia jalan. Dia tetap tunjuk dekat kawan saya si Mas. Dia cakap dekat si Mas, "Aku rasa kau baik pungut. Angkat. Angkat." Si Mas dengan boyfriend dia pun pergi balik ke tempat yang mana dia buang benda tu. Dia buang dekat belakang batu di satu sudut, sebab tempat yang kita berkelah tu memang tak ada tandas. Kalau nak ke tandas, kena berjalan balik ke Kepulauan Beach yang utama, dan jalan memang jauh nak pergi tandas. Angkara katanya perbuatan si Mas yang melicikkan keadaan kawan Rin terkena rasukan. Bayangkan saudara, ramai 5 orang kawan lelaki cuba angkat si Rin, tak boleh angkat. 5 orang Padahal Rin ni orangnya kurus, tapi bila nak tarik dia, seolah-olah dia mempunyai berat badan yang luar biasa. Tak boleh angkat. Kesian saya tengok si Rin, kerana badan dia yang dengan tiba-tiba menjadi terlalu berat, dan budak-budak lelaki semua tak larat untuk mengangkat dia, dan dia terjatuh 2-3 kali atas jambatan. Bila dah akhirnya ramai-ramai terkial-kial untuk angkat, sampailah di Palawan Beach pada petang itu, yang mana dekat kawasan tu penuh riuh dengan orang ramai. Sebelum ni dah jadi kosong je sih, sebab hujan kan, semua masing-masing lari bertempiaran. Mungkin kerana seperti yang disebutkan tadilah, hujan. Dan oleh kerana kawan saya masih lagi mengilai dan agak kuat, ada pengawal keselamatan dekat Sentosa datang menuju ke tempat kami. Saya tepuk-tepuk badan kawan saya ni. "Rin, dah lah Rin. Badan dia panas ke si? Betul-betul macam demam panas. Kepala dia berpeluh. Security datang, pula terus menghubungi ambulans. Dan saudara, katanya di sini, bila ambulans tiba secara kebetulan, pemandu ambulans adalah seorang pakcik Melayu. Dia datang dekat kami, dia bertanya, "Ni, kena sampuk Pakcik tu bertanya, "Korang ni dekat tepi laut maghrib-maghrib?" Saya diam je kisi. Kawan-kawan yang lain pun turut diam, takut nak beritahu apa yang terjadi sebenarnya. Pakcik tu kemudian mula membaca beberapa surah. Dia keluarkan ada sejenis benda daripada beg duit dia. Tak pasti apakah benda yang dimaksudkan tu digunakan, tapi besar kemungkinan sejenis batu petir. Dia mula menekan batu tu dekat ibu jari kaki teman bernama Rin. Terpekik-pekik dibuatnya. Dia pekik kuat kisi. Pakcik tu cakap, "Keluar dari badan. Keluar sambil dia tekan lagi." Rin merayu, "Tolonglah aku. Sakit. Aku tak ganggu, dia yang datang ganggu aku." Muka pakcik tu daripada tenang menjadi marah. "Kalau kau tak nak sakit, kau keluar sekarang." Setelah beberapa kali mencuba, berdegil dan merayu-rayu sambil mengilai, Rin akhirnya pingsan. Kemungkinan benda tu rasa sakit sampai terpingsan. Pakcik tu cakap, "Kita bawa dia pergi hospital. Suhu badan dia dah meningkat naik ni." Memang betul ke si, badan Rin memang panas. Saya pun jawab, "Pakcik, saya ikut Dalam ambulans ke si, Rin mula sedar sebab medik ada letak air dekat muka si Rin.
Saya cakap dekat dia, kita bawa kau ke hospital Dia cuma berdiamkan diri, tapi air mata mengalir kecil. Bila sampai di hospital, mak bapak dia pun sampai dan saya ceritakan hal sebenar. Mereka ada beritahu yang kawan saya Sirin memang tak kuat semangat. Dan itulah yang berlaku, kejadian ketika kita tak sedarkan diri berada di tepi pantai sampai dah masuk waktu maghrib. Peristiwa ini tak dapat saya lupakan. Nasib baiklah Casey, Rin dapat diselamatkan. Kalau tidak, tak tahulah apa yang terjadi pada dirinya. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram.